Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Dan malam ini, sepanjang bulan Ramadan ni, elok kita berfikir semula terhadap pelbagai perkara yang terjadi, dan antara perkara yang mungkin tidak nampak secara langsung kesan fizikalnya tetapi akibatnya cukup membara dan dalam adalah kejadian buli, terutamanya di dalam talian ataupun online dan juga dikenali sebagai cyberbullying. Dalam konteks ini, ada pelbagai isu yang kita boleh lihat daripada negara maju sampailah kepada negara membangun seperti kita, yang rata-ratanya membabitkan perkara yang berlaku dalam talian yang dirasakan mungkin pada ketika itu oleh orang yang melakukannya tidak membawa kesan dalam, tetapi mungkin hanya 2-3 patah perkataan ataupun satu gambar boleh mengakibatkan seorang yang lain yang menjadi mangsa itu mengambil nyawa mereka sendiri. Dan ini telah pun terjadi di Amerika Syarikat, di Australia, di Singapura dan sebagainya. Jadi kita juga mahu melihat perkara ini dengan lebih dalam kerana semakin ramai rakyat Malaysia yang semakin aktif, dan kita terkenal di seluruh dunia sebagai negara yang paling aktif dalam beberapa aplikasi media sosial. Saya ingin memetik satu artikel daripada theconversation.au yang mengatakan bahawa social media users won't fight cyberbullying until they imagine what it's like to be bullied. Kerana biasanya kita melakukan tanpa meletakkan diri kita untuk bagaimana jika ia terjadi kepada kita. Dalam konteks ini, berdasarkan apa juga yang baru-baru ini berlaku 2-3 hari yang lepas, apabila kita merasakan kita cuba membetulkan apa yang salah berlaku secara fizikal dalam realiti, tapi apabila kita masuk ke media sosial, saya nak memetik kata-kata ataupun tweet YB Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa orang yang membuli orang yang dikatakan pembuli juga bertindak sebagai pembuli sebenarnya, maksud beliau. Jadi dalam konteks itu, saya bukan seorang, pakarnya ada di sini. Terima kasih banyak Aaron Ikram Mokhtar, Eksekutif Kanan Outreach Cyber Security Malaysia. Dah lama saya ikut cyber security ni, tapi sejak mereka ada outreach dan juga inisiatif seperti Cyber Safe, dah lama saya tak berbual bicara. Jadi malam ni saya nak ambil kesempatan kerana statistiknya memberikan kebimbangan. Pertambahan kenaikan jumlah laporan ataupun aduan yang dibuat kepada Cyber 999, talian khas untuk cyber security, menunjukkan ada peningkatan. Dan kalau kita lihat aduan khas untuk buli, betulkan saya kalau salah ya, tahun 2012 ke 2013, peningkatannya lebih 50%. Dalam konteks ini, itu beratus-ratus kerana tahun sebelumnya itu 250 saya rasa. Jadi, bagaimana kita nak menangani perkara ini? Kerana ini adalah suatu arena baru yang ramai penggunanya merasakan arena bebas. Dan saya tahu kalau saya melakukan jenayah curi dan sebagainya, itu mudah, jelas. Tetapi buli ini, mungkin mereka yang melakukannya tidak pun merasakan bahawa mereka membuli sebenarnya, tapi cuba menegakkan apa yang mereka cuba tegakkan. Tapi impak ataupun kesannya kepada orang lain itu, ada pelbagai nama, ada pelbagai hashtag yang saya boleh berikan daripada Amerika sampai ke Australia tentang mereka mengenang orang yang dibuli sampai orang itu juga mengambil nyawa mereka sendiri. Malah pelakon Hollywood terkenal Jada Smith pun baru ini membela seorang pelajar yang dia dibuli dengan diletakkan gambar beliau. Di Malaysia, apa tahapnya dan bagaimana kita nak menanganinya? Internet ni memang arena yang baru. Tapi kalau kita tengok masalah yang ada sekarang ni, sebenarnya masalah yang dah lama ada. Isu buli ni dah lama. Masa zaman saya kat sekolah pun ada kes buli. Beza sekarang dengan dulu ialah sekarang ni bila budak sedang membuli atau dibuli, ada seseorang yang sedang merakam kejadian itu. Dan mungkin sebab kita dah hidup dalam dunia reality TV di mana orang dah immune. Mungkin kalau zaman dulu kalau orang keluar kamera kita takut, alamak jangan ambil gambar saya. Sekarang itulah lumrahnya. Ya, macam tak perasan pun, dia tak kisah. Tak fikir akibat bahawa dalam masa setengah jam, sejam selepas kejadian itu, video tu akan sampai ke internet dan dilihat oleh beribu-ribu orang. Itu konsep asasnya, Aaron. Saya nak pergi kepada rakan saya Umaira, tapi sebelum itu kadang-kadang orang tu rasa dia nak buat perkara yang betul, dia cuba menegur lah katanya. Dan itu budaya kita. Tetapi teguran yang bertalu-talu, hanya yang disasarkan tu seorang, tapi yang menegur itu mulanya ratusan, kemudiannya ribuan, kemudiannya puluhan ribu, kemudiannya sampai pergi gambar depan rumah dan sebagainya keluar. Maka bayangkan orang yang menerimanya itu, sama ada dalam garis masa ataupun timeline-nya ataupun sebagaimana,
Aaron, nanti kita sambung perbincangan ini. Elok kita lihat di kini trending, iaitu mekanisme yang terbaik untuk melihatkan kepada kita apa sebenarnya yang berlaku di media sosial. Umaira, tolong jelaskan kepada kita apakah masalah ini dilihat berlaku oleh tim kini trending? Baiklah, Kamarul, ya, kalau kita lihat ya banyak damage atau kemusnahan yang berlaku berpunca daripada setiap pelakuan, terutama pelakuan salah yang dirakam secara sengaja atau tidak sengaja dan kemudian dimuat naik di internet. Dan kita dapat lihat internet menjadi satu medium yang mana segala pelakuan kita menjadi dihakimi oleh mereka di luar sana, atau yang ramai melakukan mereka keyboard warrior. Dan ini berlaku baru-baru ini, yang mana video gelagat seorang wanita yang mengamuk kerana keretanya dilanggar oleh seorang lelaki berumur, yang mana ia menjadi trending. Dan pada mulanya perkara itu hanyalah untuk menunjukkan apa yang berlaku di sana, dan kemudian mendapat maklum balas yang begitu hebat sekali, di mana pengguna media sosial memberikan pelbagai pendapat mengenai apa yang telah berlaku. Dan di sini dapat kita lihat pengguna media sosial sendiri perlu menilai sama ada patut atau tidak mereka berkongsi video dan komen mereka di platform seperti Twitter dan Facebook, yang mana mereka mencerca dan menghina mereka yang terlibat tu. Jadi di sini reaksi Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin yang semalam, ya, dia mengingatkan supaya pengguna media sosial agar tidak mencerca di alam maya, kerana tindakan itu juga dianggap membuli orang yang terlibat tu. Dan perunding media sosial dan pengasas Pismil Zain HD Pula berpendapat adalah lebih baik jika video tu jangan dikongsi jika mereka itu hanya berhasrat untuk terus mengkritik dan mengeluarkan kata-kata kesat. Dan perkembangan terkini pula, Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Abdul Aziz Salim mengesahkan wanita pemilik kereta Peugeot yang mengamuk menggunakan pengunci steering di Pusat Transformasi Bandar UTC Kuantan itu hari ini telah ditahan untuk membantu siasatan. Dan Kamarul, ya, kes buli cyber meningkat, ya, saban tahun, yang mana untuk tahun lepas sahaja kita lihat angka itu meningkat berbanding dengan tahun 2012, dan ini adalah berdasarkan aduan yang dibuat di Pusat Bantuan Cyber 999. Jadi menjadi satu cabaran baru bagi ibu bapa dan even saya sendiri seorang ibu, dan juga Kamarul juga seorang bapa, yang mana kita sendiri juga perlu memainkan ibu bapa ini perlu memainkan peranan dalam memastikan agar anak-anak kita sendiri tidak terganggu atau begitu tertarik dengan penggunaan media sosial ini sehingga menyebabkan ianya melampaui batas. Dan untuk berkongsi, memanjangkan imej, mesej atau video kepada rakan sebenarnya adalah satu tindakan buli cyber dan juga satu kesalahan undang-undang. Dan ingin saya kongsikan di sini, di Eropah, laman web Delete Cyberbullying ada berkongsi cara-cara mengatasi buli cyber menerusi sebuah video. Yang mana ingin saya kongsikan, yang pertamanya, jangan sembunyikan masalah yang anda dibuli dan terus dapatkan bantuan. Dan kedua, jangan respon kepada provokasi. Ketiga, simpan semua bukti buli cyber, gambar dan juga screenshots. Juga beritahu pembuli supaya menghentikan tindakan mereka, dan jika gangguan itu berterusan, terus laporkan kepada polis. Yang penting, jangan kongsi maklumat lain di internet, dan juga fikir panjang-panjang sebelum kita berkongsi apa-apa gambar atau berita dan maklumat. Dan di sini segala tingkah laku kita, terutama bukan saja di luar, ya, di alam maya, itu sebenarnya yang harus dijaga, yang mana itu semua dah menjadi bukti. Orang boleh snap, tangkap, terus mungkin boleh memusnahkan mentally dan juga hati budi kita sendiri. Terima kasih Umaira. Umaira bercakap terus dari hati, ya, kerana Umaira memang pengguna hebat media sosial. Terima kasih. Terima kasih, Kamarul. Saya perlu pergi rehat yang pertama, tapi apabila kembali nanti, kita juga nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Shanti dari USM, dan saya juga nak minta pandangan Aaron dalam hal ini, kerana beratus aduan yang diterima ni, bagaimana cara susulannya? Kerana mungkin sepatutnya lebih ramai yang berkongsi masalah ini kepada Cyber 999 misalnya. Mungkin ada yang belum memahami atau kurang yakin atau kurang faham apa mekanisme bantuan yang boleh diberikan, bagaimana penyelesaiannya. Itu kita bincangkan selepas ini, dan kita padankan dengan kajian yang dilakukan oleh pasukan penyelidik USM ini bersama dengan MCMC misalnya, untuk melihat trend penggunaan media sosial. Adakah polanya kita boleh petakan di sini dan kita boleh strategikan bagaimana cara nak menanganinya. Itu selepas ini.
Kita masih lagi membicarakan tentang buli cyber ya, dan walaupun perkara ini mungkin tidak ramai yang nampak kesan langsung dan fizikalnya, tapi ia telah pun terjadi di kebanyakan negara lain yang telah pun ada kes-kes yang kita boleh nampak pelajar yang baru graduasinya sebulan pun membunuh diri walaupun dapat keputusan yang baik hanya kerana tidak tahan dengan tekanan akibat dibuli melalui media sosial dan sebagainya. Dan dalam konteks itu, sebelum saya pergi bersama dengan Profesor Mak Dia Dr. Shanti dengan kajian penggunaan media sosial yang beliau lakukan bersama dengan NVMC, mungkin saya nak dapatkan pandangan Aaron dalam aduan yang diberikan ini beratus-ratus, bagaimana tindakan akan dibuat dan bagaimana itu boleh membantu pengadu? Antara perbezaan Cyber Security Malaysia dengan SKMM atau MCMC ialah Cyber Security Malaysia bukan badan berkanun. Kami ni lebih kepada kepakaran teknikal. Jadi dengan kita punya talian Cyber 999, apa yang kita buat ialah kami terima aduan dan sekurang-kurangnya kami akan membantu warga negara yang membuat aduan itu mengarahkan dia ke jabatan kerajaan atau perkhidmatan yang sesuai. Jadi contohnya mungkin ada aduan tentang penipuan, kami mengumpul maklumat atau bukti yang diperlukan oleh yang pengadu itu membuat laporan kepada polis atau SKMM dan sebagainya. Kami juga bekerja rapat dengan Child Online Protection, dia punya 15999 yang sama nombor dengan talian No, tapi bila dengar suara kanak-kanak dia akan sambung kepada unit khas. Dan kami bekerja rapat dengan unit khas ini di mana kami memberi mereka step by step guidelines macam mana nak mengendalikan kes melibatkan remaja. Sebab kadang-kadang remaja ni mungkin jumlah yang kena buli ni sebenarnya tinggi. Tetapi kalau kita ikut statistik daripada tahun lepas, 18% tak pasti kalau dia sedang dibuli cyber, dan 36% tak tahu pun apa tu cyberbully. Jadi secara ringkasnya, bully cyber ini adalah apa-apa bentuk bully menggunakan peralatan digital seperti handphone, SMS dan sebagainya. Aaron, dalam konteks itu, mungkin ramai lagi yang belum tampil ke depan. Satu. Yang keduanya, jika kita lihat, generasi muda lah yang antara paling aktif berada dalam talian dan menggunakan aplikasi media sosial. Jadi dalam konteks itu, mungkin lebih sukar untuk mendekati mereka dan mereka untuk keluar, berkongsi, mengadu apatah lagi, kerana itu dilihat sebagai formal untuk berkongsi masalah ini. Jadi jika ia bagaikan api dalam sekam, perlu dilakukan sesuatu mungkin yang lebih berintegrasi, membabitkan ramai stakeholders ataupun mereka yang berkepentingan dalam hal ini. Pandangan Aaron, kerana kita tidak mahu ia meletus baru kita nak melakukan sesuatu yang lebih drastik dalam menghentikan perkara ini. Sudah pasti koordinasi antara agensi sangat penting. Di sini Cyber Security Malaysia sedang membuat kertas kerja bagaimana agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan cyber bekerjasama. Aaron, maaf potong, tapi antara bahagian yang paling penting adalah maklumat, informasi dan data. Informasi, so, banyak overlap. Kadang-kadang ada agensi yang buat benda yang sama. Dan tabiat penggunaan. Kerana ini mengambilkan tingkah laku. Saya nak terus bersama dengan Profesor Mak Dia Dr. Shanti. Dr. Shanti, apa khabar? Ya, kabar baik. Okey, Dr. Shanti, selepas sidang akhbar membentangkan kajian yang Dr. Shanti buat bersama MCMC itu, kita dah tak berjumpa. Tapi saya nak hubungkan kerana dalam kajian itu dilihat pada penggunaan media sosial, terutamanya remaja atau anak muda 18 ke 22 tahun. Jadi dalam kajian yang penemuan yang dibuat tu, pandangan saya dan saya setuju dengan beberapa penulisan di akhbar tentang kajian itu, bahawa penggunaan media sosial dan sebagainya itu bergantung pada penggunanya. Jika penggunanya proaktif untuk seimbang dalam menggunakannya, maka gitulah jadinya. Jadi bagaimana Profesor Mak Dia melihat isu buli cyber ini dan beberapa kejadian yang berlaku baru-baru ini dan dihubungkan dengan penemuan tentang tabiat, tingkah laku, pandangan yang dibuat oleh kajian diketuai oleh Profesor Mak Dia Dr. Shanti? Okey. Mengikut kajian saya, memang ada kes-kes di mana cyberbullying memang merupakan satu perkara yang agak ketara dan terleluasa dalam kalangan remaja. Walau bagaimanapun, apa yang penting ialah para remaja perlu ada cara untuk memproses maklumat yang mereka lihat sendiri dalam
internet, dan apabila mereka melihat barang maklumat itu, mereka dapat membuat sesuatu pilihan secara kritis. Iaitu mereka dapat memproses maklumat itu secara kritis, dan di sini bukan sahaja di peringkat rumah, di kalangan ibu bapa, tetapi juga dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah perlu ada platform atau ruangan yang membolehkan mereka tampil ke depan sekiranya mereka menghadapi sebarang masalah, sama ada dari segi maklumat yang dimuat naik atau dimuat turun, komunikasi, perlakuan dan sebagainya yang boleh membawa ke perkara yang positif ataupun negatif. Dr. Shanti, saya nak potong sikit. Saya nak langgar sikit masa yang sepatutnya sebagi rehat ni. 60% daripada responden itu, terutama yang menggunakan Facebook itu, mengatakan bahawa mereka menjadi lebih mesra ataupun extrovert dalam konteks itu berbanding dengan mungkin perilaku mereka yang lebih pemalu. Dan jumlah yang besar juga mengatakan dan mengakui bahawa mereka memang lebih beremosi ketika menggunakan aplikasi dalam talian ataupun media sosial. Jadi jika saya gabungkan dua ini, lebih extrovert, lebih tinggi emosinya menggunakan, maka itu memberikan suatu persekitaran yang jika berlaku bully cyber agak memberikan risiko. Memang ia membawa satu risiko, tetapi harus kita lihat bahawa mereka perlu diberikan pendidikan dan juga diberi bimbingan bagaimana untuk menghadapi masyarakat cyber ini dalam dunia digital ini. Sementara ini satu perkara di mana maklumat dan kemahiran dalam mengguna bukan sahaja menjadi seorang pengguna yang cerdik media, tetapi juga seorang yang dapat mereka bentuk maklumat dengan betul. Doktor perlu datang ke studio lah, doktor. Sebelum saya pergi ke rehat, pandangan ringkas doktor sendiri tentang masalah bully cyber ni. Okey, masalah bully cyber ini sudah ada di dalam masyarakat kita dan ia merupakan satu social problem yang perlu diambil secara dengan lebih teliti dan kita perlu buat kajian dan menangani dengan cepat mungkin. Terima kasih banyak Dr. Shanti. Maaf terpaksa habiskan. Nanti kita jumpa lagi. Itu tadi Profesor Madya Dr. Shanti. Beliau melakukan kajian beberapa tahun ya dengan MCMC tentang penggunaan media sosial terutamanya. Saya pergi rehat dah terlewat sebenarnya, tetapi saya akan kembali dengan Aaron. Untuk satu, kita perlukan data yang lebih tepat untuk mencerap perilaku, tingkah laku pengguna dan pembuli cyber ini. Dan kedua, adakah kita akan meletakkan pengkalan data untuk menjejak? Kadang-kadang aktiviti pembuli ini berulang-ulang ya. Jadi semacam juga yang kita lihat dalam dilakukan di negara maju di mana pesalah penjenayah yang serius itu mereka petakan dan mereka letakkan. Jadi adakah kita akan sampai ke tahap itu atau bagaimana? Itu kita bincangkan selepas ini. Jada Pinkett Smith ya, seorang pelakon terkenal Hollywood, keluar walaupun dalam penulisan makalah-makalah perniagaan seperti Business Insider, kerana beliau adalah suara idola popular yang memperjuangkan isu jangan bully di media sosial ataupun di internet ataupun di alam maya. Dalam konteks itu, saya nak kembali kepada Aaron. Dan tadi soalan saya lain sebelum saya pergi ke rehat, tapi bila berbincang ketika rehat, Aaron mengatakan bahawa cara yang terbaik masih lagi menghalang perkara itu daripada berlaku, kerana dalam dunia tanpa sepadan di internet itu, apabila sudah berlaku, begitu sukar sekali untuk kita menangani, membendung dan sebagainya. Terlepas kata tak boleh nak dibawa kembali, terlepas sebarang data di internet juga sukar untuk dibawa kembali. Dalam konteks itu, jika itulah soalnya, maka kita tahu tadi orang muda paling banyak guna. Orang muda suka guna kerana dia dapat personality berbeza ketika dia dalam talian berbanding kalau dia malu di luar talian, dan dia lebih beremosi. Jadi kita nak ambil gabungan tiga perkara ini dan mengatakan bahawa
kita perlu bertanggungjawab, kita perlu berfikiran begitu waras dan kita perlu begitu berhati-hati. Jadi macam mana nak padankan dua segi yang mungkin satu segi empat dan satu bulat ini untuk dipadankan Aaron, kerana saya rasa dalam aspek outreach pun ia begitu sukar. Memang sukar sebab kita punya jumlah mereka yang mengadvokasikan keselamatan cyber berbanding dengan kita punya penduduk negara pun banyak. Di Malaysia ada 19.2 juta warga digital yang mempunyai akses ke internet. Di Cyber Security Malaysia, di Jabatan Outreach, yang kita gurau-gurau mengatakan yang outreach ni kira badan dakwah dan tarbiyah untuk keselamatan cyber. Kita keluar konsep adab. Adab ialah, selalu kita cakap adab ni ialah tingkah laku, bersopan santun, tapi kita guna konteks adab seperti yang didefinisikan oleh Profesor Syed Nakib Al-Attas daripada UIA. Adab ialah ilmu yang sesuai pada masa yang sesuai. Jadi penting bagi kami memberi ilmu supaya bila situasi timbul, anak-anak kita, remaja kita, ibu bapa kita tahu bagaimana nak mengendalikan situasi itu. Kerana sebenarnya kuasa. Seorang yang masuk ke laman media sosial sepanjang, dia berkuasa bila dia ada data dan maklumat. Kalau kita tengok macam isu di Gaza, kan, Israel dengan Hamas, dia ada roket, ada bom. Di peperangan alam cyber, senjata adalah tablet, smartphone dan sebagainya. Generasi pertama pengguna internet, pengalaman pertama di internet adalah atas desktop, tapi macam anak-anak saya dikira generasi ketiga di mana pengalaman pertama menggunakan internet adalah di atas tablet atau smartphone. Kan? Jadi ada bahayanya bila kita memberi senjata kepada anak-anak kita tanpa memberi dia nasihat dan tauladan yang sesuai bagi dia memahami, okey, ini bukan hanya permainan tetapi sesuatu yang saya perlu ada tanggungjawab. Dan kalau kita buat dia punya perumpamaan, kita membenarkan anak-anak kita pergi ke taman permainan. Kalau kita tengok dari segi risiko, taman permainan lagi banyak bahaya. Tapi ibu bapa menasihati anak mereka sebaik mungkin dan tawakal sebab mereka yakin saya dah nasihat anak saya sebaik mungkin. Kita kena ada konsep yang sama atau falsafah yang sama bila memberi gadget kepada anak kita. Aaron kena datang lagi, mungkin kita ambil kajian spesifik, kajian-kajian kes untuk kita bincangkan sebagai teladan. Terima kasih banyak Aaron kerana meluangkan masa untuk datang, dan itu pengajarannya. Gadget mudah alih seperti telefon pintar adalah senjata yang boleh digunakan oleh anak anda untuk membuli orang lain atau orang lain untuk membuli anak anda, bergantung pada keadaan. Sama-sama kita berfikir tentangnya. Adakah kita sanggup memberi kesedaran tentang perkara ini? Hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai platform yang Astro Awal ni ada, ataupun terus muat turun aplikasi mudah alih iOS dan Android di gadget mudah alih anda. Itu senjata ya, tapi gunakan untuk kebaikan, dan kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam episod Agenda Awal ni yang lain pula. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Thank you so much.